Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Hazlina binti Muhsin. Nombor metrik 266408 akan membentangkan tajuk Blok Perdagangan AFTA. ASEAN Free Trade Area atau dikenali sebagai AFTA merupakan perjanjian yang berkaitan dengan perdagangan bebas dan dioperasikan menerusi penghasilan kerjasama dalam sektor ekonomi di kalangan negara dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN. AFTA diwujudkan untuk menjadikan zon perdagangan ASEAN lebih liberal dan tiada had sekatan pengoperasiannya. Negara-negara beranggota ASEAN berhimpun untuk penubuhan AFTA yang terkandung perjanjian di dalamnya berharap agar mana-mana negara dalam pengeluaran tempatan sewajarnya diberikan peranan, hak dan perlibatan serta komitmen yang sama dalam mengadakan aktiviti. Daya saing ekonomi telah dipertingkatkan dalam kalangan negara ASEAN adalah matlamat kedua untuk mewujudkan AFTA sebagai satu bentuk kerjasama serantau. Latar belakang dan sejarah penubuhan AFTA. Pada tahun 1992, pertubuhan AFTA telah berlangsung secara rasmi pada sidang kemuncak ASEAN keempat di Singapura. Pada ketika itu, ASEAN hanya terdiri daripada 6 negara tetapi pada permulaannya, perjanjian telah ditandatangani oleh negara Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Pada tahun 1995 pula, Vietnam menyertai ASEAN dan kemudian pada tahun 1997, Laos dan Myanmar turut bergabung dalam penyertaan AFTA. Gabungan tersebut disusuli oleh Kemboja dan justru itu AFTA telah menerima baik penyertaan 10 buah negara anggotanya ke dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN. Bagi logo AFTA pula, 6 batang palang yang kelihatan condong sedikit yang diwakili oleh ASEAN mempunyai azam dan semangat yang tinggi dalam suntikan kerjasama serta sokongan yang padu kepada ekonomi untuk membentuk reformasi yang maju. Manakala warna putih dan hitam membuktikan tindakan yang padu dan berani untuk mengadakan zon perdagangan bebas. Ini membuktikan ASEAN berjaya dijadikan sebuah platform pengeluaran paling efisien di seluruh dunia. Oleh demikian, logo ini menunjukkan setiap corak-corak dan warna menerangkan pelbagai fungsi dan kelebihan yang diwakilkan secara terperinci oleh setiap negara. Tujuan penubuhan AFTA: membentuk hubungan kerjasama dan kesepakatan negara yang berkaitan dengan sektor perdagangan dan ekonomi. Memastikan juga pengukuhan dan perkembangan ekonomi sentiasa dalam keadaan stabil serta mampu berdaya saing dengan negara-negara dunia yang lain. Mengurangkan dan menghapuskan kadar tarif yang berkaitan dengan perdagangan dapat dijalankan dengan baik. Yang akhir sekali, tujuannya adalah untuk memastikan keberkesanan dan menarik minat para pelabur agar lebih cenderung untuk bersama-sama menjalinkan kerjasama ekonomi dalam wilayah negara ASEAN. Implikasi positif dalam penubuhan AFTA. Yang pertama iaitu membawa objektif agar bangsa dan kelompok masyarakat yang terdapat di dalam gabungan beberapa negara di dalam wilayah Asia Tenggara berada di dalam keadaan yang aman, harmoni dan sejahtera. Implikasi yang kedua pula ialah dapat meningkatkan daya saing untuk menggalakkan pembangunan ekonomi. Ia juga diharap dapat membantu memupuk kesedaran usahawan atau pelaku perniagaan untuk mempunyai daya saing yang lebih kukuh dengan menghasilkan barangan yang berkualiti. Implikasi seterusnya ialah memudahkan penjualan barangan keluaran tempatan kepada pengguna pada harga yang lebih rendah. Yang terakhir pula ialah menjadi peluang kepada usahawan kecil dan sederhana untuk mengeksport barangan pengeluaran mereka supaya mereka mampu membuka peluang untuk mendapat pasaran luar. Implikasi negatif AFTA. Perniagaan kecil biasanya mempunyai hasil kewangan yang negatif kerana mereka tidak dapat bersaing dengan jayanya jika dibandingkan dengan perniagaan yang lebih besar. Ini kerana tindakan blok perdagangan yang lebih berkuasa. Hubungan ekonomi dan diplomatik akan terjejas akibat persaingan sengit dalam kalangan negara anggota. Wujudnya keadaan yang tidak stabil dalam negara membuatkan perjalanan aktiviti pereksportan produk mereka akan menjadi satu beban untuk diteruskan. Ekonomi tempatan dan sektor perkilangan akan terjejas, pekerja akan terpaksa menjalani kehidupan secara berasingan. Jika mereka mendapat gaji rendah, isu cukai akan timbul dan sektor baharu tidak dapat berkembang.
Dapat kita simpulkan di sini bahawa AFTA telah membuka jalan kepada pelaburan untuk perdagangan bebas dengan menurunkan tarif ke atas keluar masuk barang. Selain itu, AFTA telah menyediakan kemudahan sebagai akses mudah kepada aktiviti perdagangan melalui penilaian kastam. Kemajuan dalam pembangunan integrasi ekonomi dapat merealisasikan keselamatan, keamanan dan kestabilan dalam peringkat kerjasama antara rakan ASEAN. Untuk ASEAN menjadi lebih berdaya saing sebagai pusat pengeluaran dalam pasaran sejagat, penghalangan tarif dan bukan tarif antara negara di anggota ASEAN mesti dihapuskan. Oleh itu, disebabkan oleh AFTA, ASEAN kini mungkin mengalu-alukan pelaburan asing secara langsung. Sekian sahaja daripada saya, Wan Hazina bin Mohsin daripada Cawangan Sibu. Terima kasih.